Okey, Assalamualaikum netizen semua. Apa khabar hari ini? Dr. A sebagai owner Facebook page Dr. ASB Financing Unit Trust nak share some very important knowledge tentang pengurusan kewangan. Dan hari ini kita akan fokuskan tentang menabung. Dan menabung ini juga ada pelbagai cara. Dan cara yang berbeza akan mendapat hasil simpanan yang berbeza. Setuju tak setuju? Jadi, apakah cara yang berbeza itu adalah ada orang simpan duit dalam rumah, ada orang simpan duit dalam ASB atau tabung haji, ada orang juga menggunakan teknik ASB financing sebagai cara dia untuk menabung secara disiplin. Dan kenapa hari ini kita nak fokus on menabung? Kerana kita percaya suatu hari nanti kita memerlukan duit yang sangat banyak dalam satu masa. Contohnya ada orang nak beli rumah, so dia kena sediakan duit deposit rumah, betul? Ada orang nak beli kereta, so dia kenakan memerlukan duit untuk bayar deposit kereta, betul? Ada orang nak beli motor, ada orang nak bawa parents dia pergi umrah dan haji, ada orang nak bawa pergi ke travel dan pelbagai lagi reason untuk dia menabung untuk masa depan. Dengan harapan kita tak perlulah sibuk-sibuk nak pergi ke bank untuk buat personal loan. Setuju tak setuju? Setuju. Dan ramai hari ini orang yang simpan duit dengan cara biasa di rumah ataupun di bank, dia lalas sekali end up tidak tahu pun ke mana duit dia tu pergi. Adakah anda salah seorang daripada orang itu? Dan ada juga ramai orang yang simpan duit dalam ASB ataupun tabung haji, tapi dia duduk keluar masuk duit tu sampai tak tahu hasil dia mana juga. Ada orang buat juga ASB financing tapi dia tak sedar teknik dia salah. Jadi dia pun tidak mendapat keuntungan ataupun hasil yang sepatutnya. In a way, dia rugi jugalah. Jadi kita nak bagi contoh dengan modal yang sama, tempat pelaburan yang sama dan time frame juga yang sama. Tapi kerana pilihan kita yang berbeza, hasil pun akan jadi berbeza. Jadi contoh, kita ambil contoh lah. Masing-masing simpan duit RM1,080 sebulan. Tak kira lah orang yang bayar, orang yang simpan dalam rumah, simpan dalam bank, simpan dalam ASB ataupun buat ASB financing. Dia melabur dalam ASB dan time frame kita ambil masa dalam masa 5 tahun. Setiap bulan dia simpan RM1,080. So ini beza dia. Kan beza tu. Kalau orang yang rumah, simpan dalam rumah, dia dapat RM64,800. Belum tentu dia dapat RM64,800 kan. Sebab dah kelabur mata, mestilah tak sampai 5 tahun duit tu dah lesap, dah terbang, betul. Jadi orang yang simpan dalam ASB, dia dapat RM78,000. Beza dia nak dekat RM13,000 lebih, betul. So, orang yang simpan dalam ASB financing pula, ini paling banyak, RM103,000. Beza dia hampir RM40,000 dengan orang yang simpan kat rumah, dan beza dia RM25,000 untuk orang yang simpan ASB secara bulan-bulan simpan duit. Jadi macam mana ASB financing ni boleh dapat keuntungan yang berbeza dan lebih tinggi daripada teknik-teknik yang lain? Kerana apa? Sebab dia bayar RM1,080 tapi dia bayar ke bank, kerana bank ni yang akan bagi sijil RM200,000. Assume kita dividen ASB bagi 7.25, interest rate bank 5.05%. Jadi bagaimana ASB financing ni dia mendapat keuntungan adalah satu, yang saya cakap tadi. Satu, yang keduanya adalah dividen lah. Dividen dia berdasarkan RM200,000, bukan lagi 1080 setiap bulan. Dan keduanya adalah dia mendapat keuntungan daripada surrender value sekiranya dia terminate daripada bank, dan bank akan bagi principal ataupun surrender value ni. Jadi adakah anda dah nampak ASB financing ni lebih untung? Of course lah, kan? Okay, kalau kita tengok extra 16 bulan ni, apa maksud dia? Extra 16 bulan ni, kalau kita tengok table yang saya buat ni, orang yang buat ASB biasa RM78,000 juga kan tadi kan. Untuk dia mendapatkan amount yang sama RM103,000, orang yang buat ASB financing ni dengan kata lain ASB Genius ataupun compounding dividend, dia memerlukan ekstra lagi 16 bulan. Betul? 76 tolak 60 bulan, 16 bulan.
untuk dia melabur lagi 1080 setiap bulan selama ekstra 16 bulan, baru dia dapat 103,000 ni. Ataupun dia kena mengharapkan ASB bagi dia 18% dividen, barulah setiap tahun barulah dia dapat benda ni. Dengan erti kata yang lain, ASB Finance ini sebenarnya dia mempercepatkan amount ini, untuk dapatkan amount ini sebanyak 16 bulan. Dan seolah-olah orang yang buat ASB Financing ini setiap tahun dia mendapat 18% dividen. Banyak tak banyak, hampir 3 kali ganda daripada orang yang buat keuntungan daripada ASB regular. Betul. Jadi kita ambil contoh yang lain. Orang yang buat orang yang rasa nak boleh tak kita simpan sikit-sikit dulu? Boleh, tak ada masalah. Kita ambil lah 270 sebulan, modal yang sama, dan melabur dekat ASB juga. Kita ambil 5 tahun. Berbeza. Nampak ni? Orang yang simpanan rumah 16,200, ASB biasa 19,500, dan orang yang compounding dividend ASB Financing dapat 25,000. Ini hampir nak dekat 9,000. Berbeza dengan rumah, dan nak dekat 5,500 berbanding dengan orang yang buat ASB. Nampak tak? Kerana dia buat ASB Financing, dia bayar 270 untuk mendapat pembiayaan sijil 50k. So dividen dia akan kira berdasarkan 50,000 ni. Ada orang kata, betul ke ASB Financing ni macam mana boleh rugi sebab interest rate dah makan interest rate? Tak. Walaupun kita makan interest rate, contoh ni saya ambil contoh ASB berbanding ASB Financing, orang yang buat ASB biasa setiap bulan dia bayar 1080. Kita ambil yang contoh yang pertama tadi tu kan. Dan dalam masa 12 bulan dia kena bayar 12,960. Betul. Dan orang yang buat ASB Financing, dia walaupun dia bayar 1080 setiap bulan, tapi dia mendapat sijil 200,000 daripada bank. Jadi contohlah bank akan ambil 5.05. Betul. Ni, bank akan ambil 5.05 dan SB akan bagi 7.25. Kita ambil contoh dividen tahun lepas. Dan keuntungan bersih adalah 2.20. Kita nampak ni, kita tengok ni. Orang yang ambil 2, walaupun kita nampak keuntungan 2.20 ni lebih rendah daripada 7.25, tapi kerana CJ dia lebih besar, modal dia lebih besar dalam SB, nampak tak? 4,400 berbanding orang yang buat SB biasa 940 sahaja. Beza dia berapa banyak tak? 3,460. Hampir 4 kali ganda daripada keuntungan orang yang buat SB biasa. Nampak tak? Sekarang ni mana lagi untung? Siapa kata tidak untung? Orang yang tidak untung tu sebenarnya dia buat teknik yang salah. Kalau sekiranya anda mengalami mengalami pengalaman buat SB Financing dan rugi, bolehlah cepat-cepat hubungi saya. Saya boleh review cara teknik anda yang sebenarnya. Sekarang ni dah setuju dah? Nampak tak betul tak betul saya cerita? Betul? Setuju tak setuju dengan cara explanation saya? Setuju? Dan kebenaran ada di depan mata. Betul, kebenaran ada di depan mata. Cepat-cepat kita ambil. Kerana kebenaran tidak akan pernah tinggalkan anda sorang-sorang dalam kegelapan. Itu saja.